Malaysia merupakan sebuah negara yang majmuk yang terdiri daripada pelbagai jenis bangsa dan kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. Sikap tolak ansur dan kerjasama antara kaum semenjak British memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu dikekalkan sehingga hari ini. Orang Melayu, Cina dan India merupakan bangsa utama di tanah Melayu dan diikuti oleh kaum minoriti yang lain seperti orang asli, Bidayuh dan Serani. Sejarah menceritakan bahawa hubungan antara Cina dan India telah lama terhasil, iaitu semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Pada ketika itu, Melaka merupakan pusat perdagangan utama serta menjadi laluan perhubungan dan perdagangan di antara negeri Cina dan India. Pada zaman penjajahan Inggeris, hubungan antara tanah Melayu dan negeri Cina dan India menjadi semakin ketara. Ini kerana imigran-imigran daripada negara Cina dan India telah dikerahkan ke tanah Melayu bagi untuk menjamin kepentingan ekonomi Inggeris pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syairah binti Muhammad Ghani dari kelas KBA 2464B. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya iaitu penyataan masalah. Pada zaman pra-merdeka, kedatangan kaum Cina dan kaum India ke tanah Melayu sedikit sebanyak memberikan kesan yang mendalam ke atas tanah Melayu. Sebelum tahun 1848, penduduk di tanah Melayu hanya terdiri dari kalangan orang Melayu. Pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masihi, telah berlakunya perkembangan perusahaan biji timah dan perusahaan getah secara besar-besaran menyebabkan British membawa masuk kaum Cina dan kaum India ke tanah Melayu secara besar-besaran. Disebabkan hal-hal yang demikian, timbul pelbagai persoalan dari pelbagai aspek, iaitu dari aspek politik, dari aspek ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Dari aspek ekonomi, daerah-daerah penempatan serta fungsi ekonomi dibahagikan mengikut kaum. Dari aspek sosial, kemasukan buruh Cina dan buruh India ke tanah Melayu telah mewujudkan pertubuhan kongsi gelap berorientasikan negara asal mereka. Dari aspek pendidikan, sistem persekolahan dibahagikan mengikut kaum dan penerapan budaya masing-masing di tanah Melayu. Selain itu, terdapat juga masalah yang timbul berikutan kemasukan buruh Cina dan buruh India ke tanah Melayu. Sebagai contoh, dasar pecah British telah membentuk kawasan penempatan yang berbeza antara ketiga-tiga kaum. Hal ini telah menimbulkan permasalahan yang serius kerana ia telah mewujudkan jurang ekonomi yang berbeza antara ketiga-tiga kaum. Oleh itu, timbulnya persoalan adakah ketiga-tiga kaum mampu memberikan kerjasama untuk tanah Melayu memperoleh kemerdekaan. Namun begitu, kedatangan kaum Cina dan kaum India ke tanah Melayu turut memberikan banyak sumbangan kepada tanah Melayu dalam proses kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atirahana binti Zakaria. Untuk video pembentangan hari ini, saya akan membentangkan dua perkara iaitu objektif kajian dan cadangan. Terdapat tiga objektif kajian hasil daripada kajian yang telah kami lakukan. Pertama ialah mengenal pasti kesan kedatangan Cina dan India kepada pelbagai aspek terhadap sosial budaya masyarakat di tanah Melayu dari segi politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Kedua ialah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh kaum di tanah Melayu dalam memberi kerjasama menuju kemerdekaan. Yang terakhir ialah mengenal pasti sumbangan kaum India dan Cina dalam proses kemerdekaan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, kedatangan bermaksud tibanya atau sampainya, manakala kerjasama pula merujuk kepada kerja ataupun usaha yang dilakukan oleh dua pihak ataupun beberapa pihak secara bersama-sama. Kaum pula merujuk kepada puak ataupun bangsa, manakala kemerdekaan pula merujuk kepada bebas daripada segala penjajahan ataupun mampu berdikari sendiri ataupun tidak bebas daripada pengaruh orang lain. Dalam erti kata yang lain, kerjasama antara kaum dalam menuju kemerdekaan ialah kerja ataupun usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh sesuatu pihak ataupun kaum untuk membebaskan diri daripada penjajahan. Ini sesuai dengan tajuk kajian kami, iaitu mengkaji kedatangan kaum Cina dan India di tanah Melayu dan kerjasama antara etnik dalam menuju kemerdekaan.
dalam kajian ini, kami telah merujuk kepada beberapa kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji yang telah mengkaji tajuk yang berkaitan dengan sejarah kedatangan kaum Cina dan India ke Tanah Melayu pada masa yang lepas. Contohnya, kajian pertama yang telah dirujuk ialah oleh Hu. Hu berkata kaum India datang ke Tanah Melayu dalam beberapa peringkat. Pada peringkat pertama, kaum India datang melalui pelabuhan di Sungai Merbuk, Sungai Bujang dan Kuala Muda. Pada peringkat kedua, orang Portugis yang ada di Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka berkata mereka melihat banyak kapal-kapal orang India berdagang di Selat Melaka. Pada peringkat ketiga pula, kaum India datang untuk dijadikan sebagai buruh untuk membangunkan jalan dan bangunan. Manakala pada peringkat yang terakhir, migrasi oleh kaum India telah berlaku apabila mereka dijadikan buruh di ladang getah. Pada ketika itu, apabila perjanjian Inggeris dan Belanda menyebabkan banyak ladang-ladang getah dibuka pada ketika itu. Penulisannya yang bertajuk Latar Belakang Sejarah Masyarakat Cina dan India di Tanah Melayu juga berkata bahawa masyarakat Cina sebenarnya telah lama menetap di Tanah Melayu atas faktor perdagangan. Namun begitu, kaum Cina ini bertambah ramai di Tanah Melayu apabila kerajaan Belanda membuka pelbagai lombong-lombong di kawasan Larut, Kelang dan banyak lagi. Tarudin dan Juliana juga telah berkata bahawa hubungan antara masyarakat Melayu, Cina dan India sebenarnya sudah lama terjalin, iaitu daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Pelabuhan Melaka pada ketika itu yang terkenal sebagai pusat perdagangan tersohor dunia telah mengakibatkan pelbagai kaum datang dan berdagang di Melaka pada ketika itu serta menetap di Melaka. Selain itu, kerajaan Cina juga menggalakkan agar rakyatnya keluar daripada negara mereka disebabkan oleh komposisi penduduk mereka yang terlalu ramai. Ini menyebabkan mereka keluar daripada negara mereka dan berhijrah ke negara lain. Keadaan politik yang teruk di China juga telah menyebabkan mereka lari daripada negara China. Kerajaan Manchu yang telah memerintah pada masa itu mendiskriminasikan penduduk Cina tempatan, menyebabkan mereka dilayan secara kejam oleh kerajaan Manchu. Jadi, apabila kerajaan British menawarkan peluang pekerjaan bagi kaum Cina ini di Tanah Melayu, mereka telah melarikan diri bersama keluarga mereka untuk mendapatkan peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kaedah kajian atau metodologi kajian yang telah digunakan oleh kumpulan kami. Kumpulan kami menggunakan 3 kaedah kajian iaitu pemerhatian, buku dan internet. Yang pertama adalah kaedah pemerhatian. Kumpulan kami menggunakan kaedah pemerhatian bagi mengumpul segala data dan maklumat yang dapat kami gunakan untuk merumuskan kajian kami. Seterusnya, kumpulan kami menggunakan buku sebagai kaedah kajian kedua. Panduan dalam menyelesaikan permasalahan kajian ini. Buku-buku yang digunakan kebanyakannya berkaitan dengan objektif kajian kami, iaitu kedatangan kaum Cina dan India ke Tanah Melayu dan kerjasama antara etnik bagi menuju kemerdekaan. Buku-buku yang digunakan sebagai bahan rujukan ini kebanyakannya dapat membantu kami dalam menyelesaikan kajian ini. Akhirnya, melalui pemerhatian ini, kami dapat merumuskan satu kajian yang dapat mencapai sasaran objektif kami. Buku memainkan peranan yang sangat penting dalam sebuah kajian kerana ia akan banyak membantu untuk mengukuhkan lagi kajian pengkaji. Kerana kebanyakan buku-buku ilmiah ini ditulis oleh penulis-penulis yang berkredibiliti dan berkaliber. Kaedah ketiga yang digunakan oleh kumpulan kami adalah internet. Kami menggunakan internet sebagai salah satu kaedah atau metodologi kajian. Kaedah ini digunakan agar ia dapat membantu para pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang lebih banyak dan tepat. Hal ini kerana pada zaman kini internet digunakan secara meluas dan kebanyakan kita boleh dapat banyak maklumat melalui internet. Dan kebanyakan penulis-penulis yang berkredibiliti juga menyiarkan bahan penulisan mereka di internet seperti di jurnal-jurnal. Jadi kami menggunakan internet sebagai salah satu kaedah untuk mendapatkan maklumat dan data mengenai kajian kami. Antaranya kami menggunakan aplikasi Google sebagai salah satu platform untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang kedatangan kaum Cina dan India ke Tanah Melayu dan kerjasama antara etnik menuju kemerdekaan.
Melalui ketiga-tiga kaedah ini, akhirnya kami dapat merumuskan satu kajian tentang kedatangan kaum Cina dan India ke Tanah Melayu dan hubung kerjasama antara etnik menuju kemerdekaan. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menyambung pada bahagian dapatan kajian. Malaysia merupakan antara salah satu negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Hasil daripada pemajmukan ini, maka wujudlah berbagai-bagai jenis kelompok masyarakat di negara ini. Antara tiga kelompok terbesar di negara ini adalah ditunjangi oleh kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Malah, Malaysia juga diikuti oleh kelompok-kelompok kecil yang lain seperti Kadazan Dusun, Murut, Bajau, Iban, Bidayuh dan banyak lagi. Kewujudan rakyat yang berbilang kaum ini menyebabkan Malaysia sebuah negara yang unik di mata dunia. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada definisi kaum dan etnik. Menurut Kamus Bahasa Melayu dari Dewan Bahasa dan Pustaka, kaum boleh didefinisikan sebagai golongan orang sebagai sebahagian daripada satu bangsa yang besar, suku bangsa. Dengan erti kata lain, kaum juga boleh ditakrifkan sebagai perkataan lain bagi bangsa. Manakala, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, etnik didefinisikan sebagai masyarakat majmuk mempunyai kelompok yang hidup berlainan tetapi di bawah sistem politik yang sama. Seterusnya, jenis kaum dan etnik di Malaysia. Di Malaysia terdapat tiga kelompok utama kaum iaitu terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Okey, kaum Melayu merupakan kumpulan etnik terbesar di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana lebih daripada 50% jumlah penduduk Malaysia terdiri daripada kaum Melayu. Menurut penerbitan Anggaran Penduduk Semasa Malaysia 2019, jumlah penduduk Malaysia adalah sebanyak 32.6 juta orang. Daripada jumlah keseluruhan itu, 69.3% merupakan penduduk bumi putera. Di Malaysia, nama Melayu merujuk kepada orang yang mengamalkan Islam dan tradisi Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Kaum Melayu juga terkenal dengan sifat lemah lembutnya serta mempunyai banyak warisan seni yang unik. Selain itu, sebelum mencapai kemerdekaan kaum Melayu ditempatkan di kawasan-kawasan kampung. Kaum Melayu menjalankan aktiviti pertanian. Seterusnya, kaum Cina. Kaum Cina merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu. Sama seperti bumi putera Sabah dan Sarawak, kaum Cina juga terdiri daripada beberapa sub-etnik. Sebagai contoh, Cina Ming, Cina Yue, Cina Hakka, Cina Wu dan Cina Utara. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, daripada jumlah keseluruhan rakyat Malaysia, sebanyak 22.8% merupakan kaum Cina di Malaysia. Bagi kaum Cina, kebanyakan daripada mereka beragama Buddha. Walaupun begitu, ajaran-ajaran lain seperti Konfusianisme dan Taoisme juga merupakan ajaran yang penting kepada kaum ini. Kaum Cina berbahasa Mandarin, Hokkien, Kantonis, Hakka dan Teochew. Selain itu, sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, penduduk British membawa masuk kaum Cina ke Tanah Melayu pada abad ke-19. Kebanyakan kaum Cina ditempatkan di kawasan bandar bagi menjalankan aktiviti perniagaan serta perlombongan. Kaum Cina juga terkenal dengan ketekunan dan kebijaksanaannya dalam perniagaan. Seterusnya, kaum India. Kaum India juga merupakan antara kaum utama di Malaysia. Kaum India merupakan kumpulan etnik paling kecil antara ketiga-tiga kaum di Malaysia. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, daripada jumlah keseluruhan rakyat Malaysia, sebanyak 6.9% merupakan kaum India. Sama seperti kaum Cina, kaum India juga dibawa masuk oleh orang British pada abad ke-19 ke Tanah Melayu untuk bekerja. Kebanyakan kaum India ditempatkan di kawasan estet untuk menjalankan aktiviti perladangan getah. Seterusnya, etnik Sabah. Terdapat beberapa kumpulan etnik bumi putera Sabah yang terbesar, antaranya ialah Kadazan Dusun, Bajau dan Murut. Bagi kumpulan etnik Kadazan Dusun, ia membentuk kira-kira 30% jumlah penduduk negeri. Etnik Kadazan Dusun merupakan dua puak yang berbeza iaitu Kadazan dan juga Dusun.
Kedua-dua kumpulan ini dikumpulkan bersama kerana keduanya mempunyai bahasa dan budaya yang sama. Kebiasaannya, etnik Kadazan tinggal di delta tanah rendah kerana ia sesuai untuk aktiviti penanaman padi, manakala kebiasaannya etnik Dusun pula tinggal di kawasan yang berbukit dan bergunung ganan di pedalaman Sabah. Selain itu, etnik Bajau juga merupakan etnik kedua terbesar di Sabah. Etnik Bajau juga membentuk kira-kira 15% jumlah negeri. Kebanyakan daripada etnik Bajau menjalankan aktiviti laut. Hal ini dikatakan demikian kerana mengikut sejarah, etnik Bajau dikenali dengan pelaut nomad. Bagi sebahagian mereka yang meninggalkan aktiviti laut, mereka menjalankan aktiviti pertanian seperti petani dan penternak lembu. Di samping itu, kumpulan etnik ketiga terbesar di Sabah ialah Murut. Ia membentuk kira-kira 3% daripada jumlah asal penduduk negerinya. Etnik Murut juga menjalankan aktiviti pertanian seperti tanaman padi huma, penanaman ubi geledek serta menyempit dan memancing bagi menambahkan sumber makanan mereka. Terusnya, etnik Sarawak. Terdapat beberapa kumpulan etnik Bumiputera Sarawak yang utama, seperti Iban dan Bidayuh. Bagi kumpulan etnik Iban, kumpulan ini merupakan kumpulan etnik terbesar di Sarawak. 30% daripada jumlah penduduk di negeri ini merupakan etnik Iban. Etnik Iban juga terkenal dengan kemahiran dalam menggunakan bot. Pada zaman dahulu, etnik Iban merupakan pahlawan perlawanan yang digeruni. Seterusnya, etnik Bidayuh juga merupakan etnik yang terbesar di Sarawak. Etnik Bidayuh juga terkenal dengan layanan baik dan sukakan kedamaian dalam kehidupan mereka. Kebanyakan daripada mereka merupakan petani dan pemburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Fazil dan saya akan membentangkan tentang cabaran pelbagai kaum dalam mencapai kemerdekaan. Seperti yang kita telah sedia ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara unggul yang terdiri daripada rakyatnya yang berbilang bangsa dan kaum. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengetahui apakah faktor pemangking yang boleh menyebabkan perpecahan perpaduan di negara kita. Terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan perpecahan perpaduan di negara kita. Tidak mudah untuk pemimpin-pemimpin kita terdahulu untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan negara disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor perkauman. Faktor perkauman ini adalah salah satu faktor yang menjadi cabaran dalam mencapai kemerdekaan. Tarikh 13 Mei 1969 telah menjadi peristiwa hitam di mana terjadinya pertelingkahan antara kaum hingga membawa sehingga 25 orang terbunuh dan seramai 145 orang lagi cedera. Oleh itu, rakyat perlulah mengingatinya agar tidak berulang lagi pada masa hadapan. Peristiwa ini terjadi disebabkan oleh masalah perkauman. Antara cabaran yang kedua adalah dasar pecah dan perintah British telah menjadi cabaran dalam pelbagai kaum dalam mencapai kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui dan pelajari, British menguasai negara-negara koloni mereka. Oleh itu, mereka melaksanakan dasar pecah dan perintah dengan cara memisahkan komposisi kaum di negara ini. Seperti yang kita ketahui, kaum Melayu telah diletakkan di kawasan kampung, kaum Cina diletakkan di kawasan bandar dan seterusnya India di kawasan estate. Ini adalah bagi untuk menjamin kepentingan mereka dalam mengeksploitasi ekonomi di tanah Melayu. Ini menyebabkan kaum-kaum di tanah Melayu sukar untuk berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya adalah masalah dalam aliran pendidikan. Sebelum laporan Razak dibentangkan pada tahun 1956, sistem pendidikan negara telah menyaksikan 4 pendidikan iaitu Melayu, Cina, India dan Inggeris. Kesemua aliran tersebut menggunakan kurikulum dan bahasa pengantar imbuda masing-masing. Difahamkan juga terdapat perbezaan taraf di antara aliran tersebut.
Jadi ini menyebabkan kesemua pelajar di aliran tersebut hanya mampu bertutur dalam bahasa ibunda masing-masing dan tidak tahu bertutur dalam bahasa lain. Jadi ini telah menjadi salah satu masalah yang berpotensi untuk menggugat perpaduan kaum pada ketika itu. Selain itu, perbezaan agama dan budaya juga telah menjadi salah satu cabaran dalam mencapai kemerdekaan negara. Kita semua sudah sedia maklum bahawa negara Malaysia terdiri daripada pelbagai agama dan budaya, termasuklah agama Islam, Buddha, Hindu dan Kristian. Perbezaan agama tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalahnya adalah sikap penganut agama lain, sikap curiga penganut agama lain terhadap penganut agama yang lain dan hingga membawa perasaan menyinggung emosi penganut agama lain. Terusnya, penubuhan persatuan berasaskan kaum juga menjadi salah satu cabaran sebelum mencapai kemerdekaan. Struktur masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum telah mewujudkan banyak persatuan-persatuan politik, sosial dan ekonomi yang berasaskan kaum masing-masing. Perkara ini telah menimbulkan perasaan syak wasangka antara kaum lain kerana mereka menganggap persatuan-persatuan yang ditubuhkan itu hanyalah demi menjaga kepentingan kaum itu sahaja. Parti-parti yang berbentuk perkauman sering mengeksploitasi perbezaan-perbezaan yang wujud di antara kaum sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati yang ketara antara satu kaum dengan kaum yang lain. Akhir sekali, pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Salah satu permusuhan antara orang Melayu dengan orang Cina adalah disebabkan oleh pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. Ini disebabkan kerana Jepun memberi layanan yang lebih istimewa terhadap orang Melayu berbanding dengan orang Cina. Ini kerana Jepun masih dipengaruhi oleh sentimen peperangan dengan China pada akhir kurun 19 hingga akhir kurun ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atira Fahim binti Zamri. Saya akan membentangkan tentang sumbangan dan kerjasama kaum di Tanah Melayu dalam menuju kemerdekaan. Kaum pertama yang saya akan bentangkan ialah kaum Melayu. Sebelum pilihan raya, UMNO, MIC dan MCA bukanlah parti politik tetapi lebih kepada menjaga kebajikan rakyat mereka. Orang Melayu pelawaan lebih mengabarkan sifat terbuka dan sedia berkorban. Mereka juga rela kongsi kuasa dan toleransi demi perpaduan Tanah Melayu. Pengorbanan dan kompromi UMNO pada ketika itu cukup besar ketika pilihan raya umum pertama pada tahun 1955. UMNO sepatutnya membentuk kerajaan melalui perikatan yang didominasikan tanpa perlu bergabung dengan MCA dan MIC, namun hal tersebut tidak dilakukan. Kemudian pihak Inggeris mensyaratkan bahawa rakyat negara ini akan diberikan kemerdekaan jika dapat bersatu padu dan bekerjasama. Dengan ini terbuktinya bahawa orang Melayu dan orang bukan Melayu dapat bekerjasama demi kemenangan perikatan. Pada Januari 1965, seramai 4 wakil Raja Melayu dan 4 wakil perikatan berangkat ke London untuk bernegosiasi dengan pihak British. Dengan demikian, perjanjian di London telah ditandatangani pada 8 Februari 1956 dan terhasil beberapa persetujuan daripada perjanjian tersebut. Antara persetujuan tersebut adalah British akan diberikan kemerdekaan pada Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Selain itu, Tanah Melayu akan berada dalam lingkungan Commonwealth dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi. Seterusnya, British mendapat hak untuk menempatkan pihak tenteranya di Tanah Melayu dan akhir sekali, sebuah badan bebas ditubuhkan bertujuan bagi menggubal perlembagaan Melayu iaitu Suruhanjaya Red. Sumbangan kaum Melayu di Tanah Melayu adalah apabila pilihan raya umum 1955, Parti Perikatan telah bertanding dengan meletakkan 54 kerusi bagi semua calon iaitu PAS sebanyak 11 kerusi dan Parti Negara sebanyak 33 kerusi. Mengenai pembahagian kerusi dan calon, ternyata gabungan yang dipimpin oleh UMNO telah menerapkan konsep pembahagian kuasa melalui pemilihan kerusi. Mengikut hak kekuatan mengundi, UMNO sepatutnya menuntut tidak kurang daripada 90% daripada jumlah kerusi yang sedia ada. Gambaran ini dapat dilihat
dalam satu perkara yang menarik semasa pilihan raya umum 1955, iaitu penolakan sikap perkauman dalam kalangan orang Melayu. Sekiranya orang Melayu mementingkan diri sendiri dan kaumnya sendiri, mereka boleh membentuk kerajaan dan merangka perlembagaan untuk tanah Melayu yang merdeka. Sudah tentu mereka dapat terus menjamin kekuatan perlembagaan Melayu. Disebabkan itulah, sekiranya orang Melayu bersikap pentingkan diri dan perkauman, mereka boleh memenangi 50 kerusi yang dipertandingkan dan boleh mencalonkan lagi 5 orang ahli Melayu dan daripada 46 ahli yang dilantik. Dengan itu, orang Melayu mendapat seramai 65 orang ahli, termasuk seorang wakil orang asli. Hal ini juga bermakna orang Melayu cukup mempunyai majoriti untuk meminda perlembagaan baru yang dapat menguntungkan orang ramai. Akhir sekali, setelah mereka berundi dengan Pesuruhjaya Tinggi Sir Donald McGillivray, Tunku Abdul Rahman membentuk kabinet. Kabinet tersebut terdiri daripada berbilang kaum, iaitu 6 orang Melayu, 3 orang Cina dan seorang India. Pemilihan dalam kabinet ini menunjukkan satu kerjasama yang baik dan dengan pelantikan 3 orang Cina dan seorang India untuk memberikan keseimbangan kaum. Kaum yang kedua yang saya akan bentangkan ialah kaum Cina. Pada awal abad ke-18, perubahan struktur masyarakat akibat daripada fenomena migrasi pada ketika itu. Kemasukan masyarakat Cina ke tanah Melayu telah bermula proses pembentukan masyarakat majmuk. Dengan adanya kaum Cina di tanah Melayu telah mengubah corak dan sistem sosial yang sedia ada. Sehubungan dengan itu, kaum Cina amatlah aktif berpolitik dan mereka menyertai PKM untuk menentang Jepun. Oleh sebab itu, PKM membalas dendam terhadap orang Melayu selepas Jepun berundur. Biarpun perkara tersebut dimulai oleh kaum Cina, selepas itu kaum Cina dan kaum India berusaha mendapatkan kedudukan yang setaraf dengan orang Melayu. Dengan itu wujudlah Malayan Union pada 1 April 1946. Kemenangan perikatan telah menjadi bukti kepada pihak Inggeris bahawa orang Melayu dan orang bukan Melayu boleh bersatu padu dan bekerjasama. Dengan itu, perlembagaan tersebut menjadi kukuh serta dihormati kerana pihak Suruhanjaya ini telah mengambil pandangan dan cadangan bukan sahaja parti politik, malah juga orang ramai, individu-individu dan raja-raja Melayu. Sehubungan dengan itu, perkara ini telah menunjukkan bahawa perlembagaan Malaysia sekarang ini telah mendapat persetujuan dan pandangan dari semua rakyat Malaysia. Akhir sekali, kaum India. Selain pada kaum Melayu dan kaum Cina, kaum India juga tidak ketinggalan dalam memberikan sumbangan dan kerjasama kepada rakyat negara demi menuju kemerdekaan. Kaum India juga bekerjasama dalam membentuk perlembagaan baharu demi mencapai kemerdekaan. Kaum India juga adalah antara kaum yang tidak banyak membuat masalah pada ketika itu. Mereka sangat memberikan kerjasama dan banyak memberikan sumbangan kepada rakyat-rakyat negara yang lain. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah cadangan. Cadangan bagi menyelesaikan masalah yang timbul hasil daripada sejarah kedatangan kaum Cina dan India di tanah Melayu dan kerjasama antara etnik menuju kemerdekaan ialah dengan memupuk pokok perpaduan antara kaum di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Oleh itu, Malaysia sangat memerlukan usaha-usaha dalam memupuk perpaduan antara kaum bagi membina negara yang harmoni. Antara usaha-usaha yang dapat dilakukan dan dilaksanakan bagi memperkasakan perpaduan kaum di Malaysia ialah dengan melaksanakan sekolah wawasan, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian, dan seterusnya ialah mengadakan program bersama. Sekolah wawasan merupakan sekolah rendah yang berkonsepkan di mana pelajar yang berbeza kaum dan agama belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama. Di bawah konsep ini, 2 atau 3 buah sekolah rendah yang berlainan aliran seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambungkan antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung. Seterusnya ialah penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian. Negara Malaysia memiliki kepelbagaian budaya dan bahasa. Oleh kerana mempunyai kepelbagaian budaya dan bahasa,
Masyarakat dapat mengaplikasikan dan berkongsi budaya kaum mereka dengan kaum yang lain dari aspek pemakanan, pemakaian dan peradaban. Contoh penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian yang dapat dilihat dijalankan oleh rakyat Malaysia sendiri ialah seperti pemakaian baju tradisional orang Melayu iaitu baju kurung. Yang kini semakin ramai wanita bukan Melayu memakainya ke majlis-majlis maupun ke kuliah di universiti. Seterusnya, makanan India seperti roti canai dan thosai juga semakin diminati oleh kaum yang lain. Memperkenalkan adat-adat orang Melayu kepada kaum lain seperti Cina dan India dengan lebih jelas melalui perkongsian peradaban pada sambutan perayaan kaum lain seperti sambutan Hari Raya Tahun Baru Cina dan Deepavali. Yang terakhir ialah mengadakan program bersama iaitu dengan mengajukan rumah terbuka dapat memupuk semangat kerjasama dan saling bantu-membantu antara kaum. Contohnya, semasa kerajaan mengadakan majlis rumah terbuka ketika perayaan, seluruh rakyat negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum memberi kerjasama yang tinggi dengan menghadiri majlis rumah terbuka tersebut. Selain itu, dengan mengajukan program-program bermanfaat sesama masyarakat dapat menyemarakkan semangat muhibah antara kaum yang berbeza. Matlamat mengadakan program-program sebegini adalah untuk membendung sikap diskriminasi antara kaum dan mewujudkan nilai keakraban di dalam masyarakat yang pelbagai kaum. Seterusnya, pelbagai lapisan masyarakat yang hadir ke program sebegini dapat berkomunikasi dan bertukar pendapat dan idea berkaitan dengan sesuatu isu semasa maupun global atau hal kemasyarakatan. Maka jelaslah bahawa usaha-usaha untuk memupuk perpaduan antara kaum dapat direalisasikan dengan mengadakan pelbagai program yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan maupun masyarakat sendiri. Kesimpulannya, kedatangan kaum Cina dan India di tanah Melayu pada ketika itu telah membawa kepada pelbagai kesan, iaitu kesan negatif dan kesan positif. Kedatangan kaum Cina dan India ke tanah Melayu ini pada asalnya ialah berpunca daripada kedatangan kuasa luar yang ingin cuba datang dan mengeksploitasi hasil bumi di tanah Melayu. Kedatangan kaum Cina dan India di tanah Melayu juga adalah disebabkan kemajuan ladang-ladang dan lombong-lombong biji timah di tanah Melayu pada ketika itu. Kerajaan British yang tidak mempunyai cukup tenaga kerja pada ketika itu terpaksa mengimport buruh-buruh luar iaitu kaum Cina dan India ini. Namun, jika kita lihat, terdapat juga kesan positif dalam kedatangan kaum Cina dan India di tanah Melayu. Antara faktor positifnya ialah pada zaman dahulu, tanah Melayu hanya mengamalkan sistem ekonomi sara diri. Namun, setelah kedatangan pelbagai kaum di tanah Melayu, mereka telah menjadikan ekonomi tanah Melayu sebagai satu ekonomi moden, iaitu jika kita lihat, tanah Melayu pada ketika itu merupakan pengeluar biji timah yang terbesar di dunia. Itu merupakan salah satu kejayaan dan impak positif yang kita dapat perolehi akibat daripada pertambahan kaum di tanah Melayu. Namun begitu, kita juga terpaksa melihat daripada sudut negatif yang datang akibat daripada kedatangan kaum Cina dan India di tanah Melayu. Jika kita lihat daripada sudut negatifnya pula, kedatangan kaum Cina dan India ke tanah Melayu pada ketika itu telah membawa kepada dasar pecah dan perintah. Kerajaan British yang memerintah pada ketika itu telah menjalankan dasar pecah dan perintah ini kerana khawatir mereka akan bekerjasama dan menggulingkan kerajaan British. Kesan daripada dasar pecah dan perintah ini wujudnya sistem sekolah vernakular dan sistem ekonomi yang berbeza mengikut kaum. Jadi kesimpulannya, setiap kaum di negara kita, kaum Cina, kaum India dan kaum Melayu mempunyai peranan masing-masing dalam pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan semua bidang di tanah Melayu ini. Perdana Menteri Tanah Melayu pada ketika itu iaitu Tunku Abdul Rahman telah menubuhkan satu kabinet dan perlembagaan persekutuan dengan mengambil kira semua kepentingan kaum yang ada di tanah Melayu untuk menghargai jasa-jasa mereka yang telah banyak berkorban untuk kemerdekaan tanah Melayu.